hari ini kelas kita akan teruskan dengan the second part of this chapter, chapter 6. Di mana in this second part, kita akan mula masuk kepada what we call as equilibrium constants. Pemala keseimbangan. Okay, so before saya teruskan dengan equilibrium constant ni guys, suka saya nak perkenalkan kepada you all dulu, ada satu law, ataupun ada satu hukum yang dikenali sebagai law of mass action. Okay, kalau siapa yang dah baca nota sebelum ni, yang saya dah share semalam, ataupun mungkin ada some of you dah already go through the notes untuk chapter 6.2, juga saya akan dapati ada satu hukum yang dikenali sebagai law of mass action, ataupun this law juga dikenali sebagai equilibrium law. Jadi untuk permulaan lesson kita pada hari ini kelas, saya nak start dengan this law dulu. Lepas tu nanti baru kita pergi kepada equilibrium constants dan macam mana kita nak solve problems berkaitan dengan apa yang disebut sebagai equilibrium constants ni ataupun pemala keseimbangan. So without further ado class, so let's start with today's lesson. So inilah dia apa kita akan bincang hari ini, di mana in today's lesson, okay, we are going to look at 6.2 equilibrium constants. Okay, so untuk to assist you all untuk memahami apakah yang kita akan bincang pada petang ini, I'm going to use your tutorial questions class. Saya akan gunakan soalan-soalan tutorial you all. Untuk hari ini saya akan gunakan question daripada tutorial 6.2. Nanti sambil-sambil you guys boleh tengok boleh browse through soalan tutorial. Soalan nombor berapa tahu? Hari ini kita akan cuba bincang. Saya plan lah, saya punya plan untuk petang ni saya nak cuba bincang daripada question number 2. Kelas ni question number 2 sehinggalah question number 6. Tutorial 6.2. Okay. So itulah apa kita punya fokus perbincangan kita pada petang ni. Right. So seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi kan. Firstly, I'm going to start off dengan apa yang disebut sebagai law of mass action ataupun equilibrium law. You guys boleh refer to your notes ni, tak ada masalah. Okay, so here saya nak terus gunakan contoh. Saya terus gunakan contoh daripada soalan tutorial you all. Supaya bila kita pergi kepada contoh sebenar, at least kita akan lebih nampak kan. Okay, dia macam ni, class. Okay, di sini I'm using this tutorial question, tutorial 6.2. Cuba you guys tengok soalan nombor 2A. Question number 2A. Okay, so kalau tengok pada question 2A ni class, kita tengok apa soalan dia. Write the expressions of KC and KP. Okay, jadi for your information, this KC and KP class, so inilah apa yang disebut sebagai equilibrium constants. Okay, pemala keseimbangan. Cuma apa beza between KC and KP? So KC dia adalah pemala keseimbangan yang berkait dengan concentration. Okay, concentration of reacting species. Tak kisahlah sama ada reactant ataupun products. Dan KP pula, dia berkait dengan partial pressures ataupun tekanan separa yang you guys dah belajar masa chapter 5 yang lepas kan. Masa you guys belajar tentang Dalton's law of partial pressures. Ingat lagi kan? Dalton's law. Okay, jadi inilah soalan dia. And then seterusnya apa yang soalan ini tanya adalah nyatakan sama ada, okay kan dalam soalan nombor 2 ni kalau you guys tengok dia ada sampai daripada 2A sampai 2F kan. 2A until 2F. So untuk setiap equilibrium system yang diberi dalam soalan itu, soalan ini minta you guys identify whether the system is homogeneous ataupun heterogeneous. Ini pun kejap lagi kelas ni saya akan cuba terangkan apa beza antara homogeneous system dan apa beza dengan heterogeneous system. Alright. So sebelum kita pergi pada this question class, saya nak yang seperti yang saya dah nyatakan awal-awal tadi, saya nak memperkenalkan kepada you all satu law dulu. Okay, so this law yang disebut sebagai law of mass action. Okay, law of mass action ataupun kelas juga dikenali sebagai equilibrium law. Hukum keseimbangan. Okay, hukum keseimbangan. Right. Jadi according to this law, dia kata apa tahu? Ini saya cuba ringkaskan lah. You guys nak baca detail boleh tengok dalam notes. Ni saya nak cuba simplifikan supaya yang penting kat sini saya nak you guys grab apa yang cuba disampaikan oleh this equilibrium law. Okay, kelas dia macam ni. According to this law, okay, berdasarkan pada hukum ini dia nyatakan
bagi suatu sistem, okay, you guys clear bila saya sebut sistem, sistem itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada suatu reversible reaction yang berada pada equilibrium. Ingat kelas ni, when I say system, equilibrium system, dia merujuk kepada suatu reversible reaction ataupun suatu chemical reaction yang berada pada equilibrium. So saya nak you guys clear tentang, saya tahu nanti you guys clear pula bila sebut sistem ni, apa pula ni sistem apa pula ni kan? Sistem tu merujuk kepada equilibrium system. Right. Jadi according to this law class, dia bagi tahu bagi suatu sistem yang berada pada equilibrium. Okay, pada equilibrium. Dinyatakan apa tahu? Hasil darab kepekatan, okay, hasil darab kepekatan of products, okay, tak apa, nanti saya akan tuliskan dia punya equation ya. Hasil darab kepekatan products ataupun hasil darab partial pressures of products, gaseous products, kita bahagikan dengan hasil darab kepekatan reactants ataupun hasil darab partial pressures of gaseous reactants. Dia punya nilai di kelas, kita akan dapat suatu nilai yang constant, suatu nilai per molar. And this constant kelas itulah yang disebut sebagai equilibrium constant. Okay, contoh dia macam ni. Contoh dia, saya nak terus gunakan contoh soalan 2A ni kelas. Okay, kita ambil contoh 2A. 2A, sekejap saya padam dulu. Right, so kalau kita pada 2A kan. Okay, kelas, ni sambil-sambil ni saya juga nak kaitkan dengan homogeneous dan heterogeneous. Okay, kelas, cuba you guys tengok kat sini. Okay, tengok pada di sistem. Okay, so sekarang ni kita ada suatu equilibrium system. Nampak tak? Kita ada hydrogen sulfide, kita ada methane, and these two ada reactants dan kita ada carbon disulfide dan juga hydrogen gas. Okay, so right now class, keempat-empat reactants and products ini berada pada equilibrium. Berada pada keseimbangan. Okay, jadi according to this equilibrium law tadi, dia kata apa kelas? Hasil darab kepekatan products. Mana products? Ini, CS2 hydrogen. So apa kita akan buat macam ni? Hasil darab ni, contohnya kita CS2 kan? So cuba kita tuliskan kepekatan CS2. Ni, concentration of CS2. Okay, and since class, kalau kita tengok daripada equation ini, CS2 berapa mol? Siapa ni? Siapa share device? Tak apalah. Tak kisah. Yang penting you all follow this lesson. You nak share satu device 5 orang pun tak apa. Yang penting semua dapat follow this lesson. Okay, so back to apa kita bincang. Okay, CS2 class. Berapa mol daripada equation? 1. Anyone? 1 mol je kan. So bila 1 mol, biasanya dia kuasa, kita akan buat dia kuasa 1 lah. Tapi kan kuasa 1 mana kita tulis kan? Tak payahlah tulis. Jadi kita tak perlu tulis lah. To the power of 1. Okay. Darab dengan apa? Concentration of hydrogen. And since hydrogen ada berapa mol? 4 moles kan? Ada 4 mol. So kita akan tuliskan kuasa 4. Ingat tau, dia punya kuasa itu bergantung kepada koefisien dia. Kalau 2 mol, kuasa 2. 3 mol, kuasa 3. Ataupun mungkin 3/2 mol, kuasa 3/2. So they can depends on the coefficient of the equation. Sebab tu dalam this chapter class pastikan equation katakanlah soalan tu kita kena balancekan equation kan. Pastikan you guys balance dengan betul. Kalau kita tak balance equation dengan betul, dia kan affect dekat sini lah. Contohnya nanti bila you guys nak kira dia punya KC dan KP, nanti dia akan memberikan satu nilai yang salah lah. Okay, so nampak tak? So hydrogen sebab ada 4 mol, kuasa 4. Okay, kelas. Yang saya kata hasil darab kepekatan inilah dia. The product of concentration. Nampak tak? Concentration of CS2 times ataupun multiply dengan concentration of hydrogen to the power of 4. Nampak tak? Ini dikatakan hasil darab kepekatan products. Okay, dan according to equilibrium law tadi dia kata hasil darab kepekatan produk ini kita bahagikan dengan apa? Hasil darab kepekatan reaktan. So reaktan kita apa sekarang? Reaktan kita ada hydrogen sulfide. Okay, kuasa berapa? Berapa mol ni? 2 kan? 2 mol, kita letak sini kuasa 2.
Okey, methane berapa mol? Methane 1 mol sahaja kelas. So tuliskan 1 mol je. Maksudnya, tuliskan dia kuasa 1 lah. Okey, nampak tak? So ini dikatakan hasil darab kepekatan reaktan. Jadi according to this law, equilibrium law tadi, dia bagi tahu kalau kita dapatkan nisbah ataupun kita dapatkan ratio hasil darab kepekatan produk pada equilibrium, kita bahagikan dengan hasil darab kepekatan reaktan pada equilibrium, we are going to get satu value, satu value, and this value is a constant value. Satu nilai constant. Jadi you guys faham tak apa maksud dia dekat sini? Maksud dia macam ni tau. Bagi suatu sistem at equilibrium, okay, betul lah contohnya kalau kita tengok equation ni kan, sekarang kita tahu CS2, hydrogen, hydrogen sulfide, methane, keempat-empat gas ni kelas berada pada equilibrium. Okay, berada pada equilibrium. So sekarang ni apa yang cuba disampaikan oleh this equilibrium law, dinyatakan tak kisah kelas, whatever the concentration, whatever the concentration of the products ataupun whatever the concentration of the reactants, apabila suatu sistem berada pada equilibrium, hasil darab kepekatan products bahagikan dengan hasil darab kepekatan reactant, we are going to get a constant value. Okay, kita akan dapat satu nilai yang constant. Guys, this constant value itulah yang kita sebut sebagai equilibrium constant. Itu dimaksud, sebab itu disebut sebagai equilibrium constant. Okay, siapa tahu equilibrium constant kita guna simbol apa? Kita guna simbol apa kelas untuk menunjukkan equilibrium constant ni, mewakili equilibrium constant? Daripada A sampai Z tu, huruf apa yang kita guna untuk mewakili equilibrium constant? K. Come on. Yes, come on. Okay. Lambatnya respon ni. Buat apa ni? Sebab tak nampak depan mata kan. Okay. Yes, betul. Kita gunakan simbol K kelas. K. Jangan keliru dengan Kelvin. Kelvin pun K juga. Sebenarnya kalau guys nak tahu apa beza K Kelvin dengan K equilibrium constant. Dia kalau ikut sebenarnya, kalau K untuk equilibrium constant ni, dia adalah italic K. K kan dalam bila kita type dalam Word contohnya kan kita boleh tukar font dalam bentuk italic kan. Jadi kalau K untuk equilibrium constant ni, it is an italic K. K italic. Kalau Kelvin tak. Itu biasanya cara nak bezakan lah. Tapi kalau kita tulis tangan, kadang-kadang kita tak buat italic pun, tulisan tu italic kan. Tapi tak apalah, yang penting you guys kena tahu beza lah. Kan K yang you guna tu K untuk apa. Okay, so kelas jadi inilah dia yang disebut sebagai equilibrium constant K. Cuma kelas untuk this chapter, this chapter ni, chapter 6, you guys akan belajar ada dua. There are two equilibrium constants. Yang pertama kita ada Kc, inilah tadi ni, nampak? Kc dan Kp. So what are the differences antara Kc dengan Kp? Mudah sahaja. Perbezaannya adalah Kc untuk concentration. Contohnya kelas apa yang terpapar dekat skrin sekarang lah. Jadi sebenarnya kelas yang saya tunjukkan dekat skrin sekarang ni, so inilah dia apa kita sebut sebagai Kc. Nampak tak? Kenapa Kc? Sebab kita memasukkan dalam penulisan K ni adalah kita menggunakan concentrations. Tak kisahlah concentration of products ataupun concentration of reactants. Itu Kc kelas. So apa beza dengan Kp? So Kp adalah partial pressures. Jadi senang je, kita tukar je. Contohnya CS2, kita jadikan dia partial pressure of CS2. Okay, hydrogen, jadikan dia partial pressure of hydrogen. And since sama juga, ada 4 mol hydrogen kan? So ini kuasa 4. Ini pun samalah kelas. Maksudnya hasil darab partial pressure of CS2, kita darabkan dengan partial pressure of hydrogen to the power of 4 dan bahagikan dengan apa? Kita bahagikan dengan partial pressure of H2S, H2S. Okey, kuasa berapa? Kuasa 2 sebab 2 mol. Darabkan dengan partial pressure of methane. Dapat tak kelas? Cara penulisan sama. Kan? Cara menulis tu sama. Cuma bezanya
KP we are using partial pressures, KC we are using concentrations. Dan suka saya nak ingatkan di sini, apa? Guys, ingat, when it comes to KP, KP ni P untuk apa? P untuk partial pressures kan? So bila P untuk partial pressures, maksudnya guys, KP ini can only kita gunakan untuk gaseous products atau gaseous reactant sahaja. Okay, gaseous products ataupun gaseous reactant sahaja. When it comes to yang bukan apa ni, yang bukan apa gas, so kita tak boleh masukkan dalam KP. Sama juga dengan concentration guys, KC tadi kan. KC, ingat KC yang kita boleh masukkan dalam KC cuma dua saja. Yang pertama, kalau fasa dia adalah aqueous. Sebab apa? Sebab aqueous, okay, aqueous dia adalah larutan kan. Sebab larutan dia ada kepekatan dan kepekatan dia boleh berubah. Sebab tu kalau untuk aqueous kita boleh masukkan dalam KC. Apa lagi guys? Gas. Gas juga kita boleh kira dia punya kepekatan kan. Dan kepekatan gas pun berubah mengikut volume dia kan, ataupun mengikut punya bilangan mol kan. Maksudnya kepekatan gas pun boleh berubah. Jadi untuk aqueous dan gas kita boleh guna dalam KC. Tetapi guys kena ingat, untuk pure liquid ataupun pure solid, pure liquid dan pure solid, untuk KC dan KP tak boleh kita masukkan dia dalam KC ataupun KP. Sebab apa? Okay, senang je guys, macam ni je. Kita tengok KC. KC merujuk kepada apa? Concentration kan. So kalau kita tengok pure liquid, kita ambil contoh mudah lah. Contoh yang hari-hari kita gunakan air, water kan, water. Saya nak tanya kelas, water, kepekatan air berubah ke? Guys, contohnya you ada 1 liter air, kan, 1 liter air, and then apa you buat, you tambah lagi 1 liter air jadi 2 liter air. So 1 liter air dengan 2 liter air, kepekatan tak sama ke? Sama ke tak sama? Sama. Sama kan? Kenapa sama? Sebab liquid contohnya water, concentration tak berubah kelas. Dia tak seperti contohnya hydrochloric acid. Hydrochloric acid katakanlah asalnya 1 molar, tapi bila you tambah air, molarity dia dah lain. Dia dah jadi makin cair. Tetapi air, kan air, contohnya kata kalau you dekat bilik air kan, you ada 1 baldi air, and then you tambah lagi 1 baldi air. Adakah air tu jadi makin cair? Air jadi makin cair ke? Tak kan? Maksudnya, dia akan kekal dia punya concentration. Sebab tu dalam kes ni kelas, untuk pure liquid, kita tak masukkan tau. Kita tak masukkan dalam KC. Okay, sebab apa? Dengan dia punya asas dia adalah pure liquid, the concentrations do not change. Ataupun concentration dia adalah constant. Sebab tu untuk KC, KP, tak ada tau pure liquid. Tak masuk. Dan, apa lagi? Untuk KP pula. Untuk KP hanya gas saja. KP ni saya rasa you guys boleh relate lah. KP kan partial pressure. Takkan liquid dengan solid kita nak masukkan dalam KP. Liquid ada tekanan ke? Kan? Solid, apatah lagi solid. You guys boleh kira ke tekanan suatu solid? Kalau you guys kena ketuk dengan solid baru you tertekan kan? Tetapi kalau tekanan tu solid, mana boleh kira tekanan solid? Okay, so that's why untuk KP hanya untuk gases. Cuma guys, untuk KC kalau aqueous, kelas, kalau aqueous kita boleh masukkan dalam KC. Jadi untuk KC ni ada dua lah, sama ada gases ataupun aqueous. Tapi kalau KP kita cuma masukkan untuk gas sahaja. Tak apa kelas, nanti ada lagi beberapa contoh yang lain. Kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Right, so seterusnya. Okay, saya nak tanya, siapa boleh jawab soalan ini? Saya nak tanya this system ni, 2A ni, is this a homogeneous ataupun heterogeneous? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Homogeneous ataupun heterogeneous class? Siapa mungkin yang dah baca dulu sebelum ni kan? Sebelum you guys join this lesson, dah baca kan? Mungkin ada sama yang dah baca. Apa beza antara homogeneous dengan heterogeneous system? So kalau kita tengok 2A ni, 2A apa? Homo apa?
Kena sebut habis tau, jangan sebut homo. Homogeneous. Jangan sebut homo. Homo ni kan banyak benda yang ada homo dekat depan. Kan? So sebut penuh lah homogeneous. Okay, betul. Siapa yang jawab homogeneous? Okay, memang betul. Tepat sekali. Without a doubt, yes, homogeneous. Kenapa? Sekarang the question is why. Dia macam ni, senang je. Homogeneous system ni kelas, macam mana tahu? Dia punya fasa dia, reactants dan produk semua adalah same phases. Sama fasa. Contohnya kan, kita tengok 2A ni. H2S, gas. Okay, CH4, gas. CS2, gas. Hydrogen, gas. Nampak tak? Semua, all of the reacting species dalam this system adalah gases. All are gases. So therefore guys, so this system is a homogeneous system. Okay, jadi dalam case ini, so ini adalah homogeneous. Okay, homogeneous system. Senang kan nak kenal homogeneous kan? Kalau sama, kalau anda kata semua sama, confirm itu adalah homogeneous system. Right, so class kita move on kita move on to the second. Okay, 2B. Okay, tengok 2B pula. Okay, so sebelum kita selesaikan KC dan KP, saya nak tanya dulu, ini homogeneous ke heterogeneous? Homogeneous. Still sama kan? Still ini adalah masih lagi homogeneous system. Why? Because the reactant are gases. Okay, these 3 moles of oxygen juga adalah gases. So since both reactants dan juga products are gases, so that's why ini adalah homogeneous system. Okay, so now kita cuba tuliskan you guys buat sama-sama jangan tunggu saya buat saja, kita cuba buat sama-sama. Okay, kelas sekarang cuba kita tuliskan KC dia. Okay, KC untuk this reaction. Okay, ingat lagi kan KC apa? Hasil darab kepekatan produk bahagi hasil darab kepekatan reactants. And since kita punya sistem sekarang ni, reactant ada satu saja, produk boleh satu saja, so just tinggal itu je lah. Contohnya macam untuk oksigen kan. So kita akan buat Kc equals to concentration of oxygen at equilibrium. Kuasa berapa? 3. Okay, to the power of 3. So divide by concentration of ozone to the power of 2. Guys, nampak? Simple je. Ini senang je lah sebab dia punya reactant dia satu je, lepas tu dia punya produk pun satu je. Okay? So clear everyone? Kita tengok pula KP. KP. KP sama dengan apa? Kan dua-dua gas kan? Jadi kita akan ada partial pressure of oxygen. Okay? Bahagikan dengan partial pressure of ozone. Betul tak? Betul ke tidak apa yang saya tulis ni? Is it correct? Kena ada kuasa kan? Yes, betul. Itulah dia. Kan, ni kadang ramai lupa ni kan. Ingat kelas, kan ni kan 3 mol. Samalah, maksudnya kalau sini pun kita kena letak kuasa 3. Kan, untuk ozon kita kena letak kuasa 2. See, ini KP dia. Nampak tak? Ini KC, so ini KP. Okay, so KC dengan KP. Okay, ni mungkin ni tak susah sangat lah kan. Kita tengok pula pada seterusnya 2C. Okay, 2C ni. Tengok 2C kelas. 2C, come on. Kita ada apa ni? Homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous. Kenapa? Kenapa heterogeneous? Sebab dia tak same phase. Yes, sebab dia bukan tak same phase, dia ada multiple phase lah, multiple phases. Maksudnya more than lebih daripada satu phase yang sama kan. Maksudnya kita ada solid, kita ada gas, kita ada liquid. Nampak dalam this system ada 3 fasa yang berbeza kan, solid, liquid dengan gases. Right. So sekarang ni ini adalah heterogeneous. Itulah dia kan, senang je nak tentukan homo dengan hetero ni, tak susah sangat. Okey, seterusnya inilah dia, kita nak menulis KC dan KP. Okey, kita start dengan KC dulu kelas. Ini cabaran sikit sebab tadi kita buat untuk homogeneous. Ini untuk heterogeneous. Okey, KC sama dengan apa tadi? Hasil darab kepekatan products. So apa produk kita? Kita ada titanium chloride. Okey, darabkan dengan titanium.
Okey, so bahagikan dengan kepekatan titanium, darabkan dengan kepekatan klorin kuasa 2. Betul ke ni? Betul ke? Guys, betul atau salah ni? Betul ke ni? Cepat. Ingat lagi kan KC? KC untuk apa? C ini stand for apa? Concentration. Kan? Concentration. Okey, sekarang ni titanium chloride kelas fasa dia apa? Titanium chloride. Ni tengok ni, fasa apa ni? Fasa apa ni? Liquid. Liquid, kan? Liquid. And then titanium ni adalah solid. Kan kita dah bincang tadi. Liquid dengan solid, kepekatan ni berubah tak? Kepekatan ni tak berubah kelas. Maksudnya sebelum equilibrium, selepas equilibrium, kepekatan ni sama. Okey, sebab untuk solid dan liquid ni, dia punya concentration dia macam density lah. Density pun tak berubah kan. Contohnya macam density of water. You ada 1 liter air, density dia sama. You ada 1000 mililiter air pun density dia tetap sama. Dalam kes ni, inilah dikatakan dia tak berubah. Jadi bila tak berubah, maksudnya untuk liquid dan solid ini, sebenarnya kedua-dua ini, dia punya kepekatan adalah constant, tak berubah. So bila tak berubah, actually kita boleh cancel ni kelas. Okey, sama juga dengan titanium dekat reaktor ni. So ini pun solid juga kan? So ini pun kita boleh cancel. Okay, kenapa kita boleh cancel? Sebab ini constant. Jadi constant dengan constant cancel. Jadi apa yang tinggal? Apa yang tinggal kelas? Jadi yang tinggal adalah Kc, saya buat kat bawah ni So Kc equals to 1 over concentration of chlorine squared. Nampak tak? Jadi inilah dia kelas. Kc untuk this system. Nampak sekali lagi saya ulang baik sekali lagi ingat pure liquid, pure solid, tidak dimasukkan di dalam penulisan Kc. Sebab tu dia jadi macam ni. Okey, so ini Kc tau. Macam dengan Kp. Kp lah macam mana Kp? Kp sama lah macam Kc, cuma beza dia 1 over partial pressure of chlorine squared. Guys, so ini Kp. See the difference Nampak perbezaan antara Kc dengan Kp. Cuma untuk soalan ni berhati-hati sekali lagi. Saya ingatkan berhati-hati sekali lagi dengan apa? Pure solid dan pure liquids. Apabila melibatkan heterogeneous system class. Okay. Alright. So let's move on to the apa ni? Question number 2D. Okay. 2D class. Homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Yes. Okay. Good. Correct. Homogeneous system. Sebab apa? Semuanya adalah gas. All are gases. Okay. Sekarang cuba you guys tulis. Cuba tulis Kc. So Kc sama dengan apa? Kita ada concentration of ethane C2H6 squared. So darabkan dengan concentration of oxygen. So bahagikan dengan berapa? Concentration of ethene C2H4 kuasa 2. So darabkan dengan concentration of water vapor kuasa 2. Ingat guys ini bukan liquid water, ini water vapor. Kalau water vapor kita boleh masukkan, tapi kalau liquid kita tak masukkan. Okay, so ini adalah untuk Kc dia. Ini untuk Kc. And then kalau kita tuliskan Kp, so Kp kita akan gunakan apa? Partial pressures kan. Jadi kita akan ada partial pressure of ethane C2H6 squared. So darabkan dengan partial pressure of oxygen. So bahagikan dengan partial pressure of ethene kuasa 2. So darabkan dengan partial pressure ataupun vapor pressure of water. Okay, vapor pressure of water. Right, so itulah dia guys. Kc dan juga Kp untuk this system. Okay, kita teruskan. Sebab kalau you guys nampak dah makin mudah lah sebenarnya untuk kita nak menulis. Okay, seterusnya kelas 2E. Homogeneous or heterogeneous?
Hetero. Yes, sebab ada gas, ada solid, nampak? Ada campuran kan? Ada dua fasa yang berbeza kat sini. So therefore betul, dia adalah heterogeneous system. Okay, cuma sekarang ni macam mana kita nak tuliskan KC. Okay, KC dulu Okay, KC methane, gas kan? Jadi gas, boleh tak kira dia punya concentration? Boleh. So masukkanlah concentration of methane. So bahagikan dengan concentration of hydrogen squared. Nampak tak? Saya tak masukkan apa kat sini. Saya tak masukkan carbon. Carbon kita tak masukkan. Why? Because carbon adalah pure solid. Okay, pure solid is excluded. Ingat kelas pure solids are excluded from KC and KP expressions. Okay, seterusnya. KP. Nak kira KP. KP kita ada apa? Partial pressure of methane. So divide by partial pressure of hydrogen squared. Fine. So ini adalah KP untuk this system lah. KP untuk this system. Ni pun sama untuk carbon solid kita tak masukkan lah. Sebab solid macam mana kita nak kira tekanan kan? Mana ada partial pressure? Partial pressure hanya untuk gases sahaja. Okay, the last question, 2F. Okay, class 2F. Homogeneous, heterogeneous. Which one is it? Kita ada Hetero. Kita ada aqueous, ada gas, ada liquid, ada gas. Cuma solid je tak ada. Kalau ada solid dalam ni cukup semua fasa ada kan. Tapi still ini adalah heterogeneous. Heterogeneous system. Okay, so sekali lagi kita nak tuliskan KC. So KC sama dengan kita ada apa kat sini? Nampak? Ini apa ni? Pure water kan? Pure liquid water, jadi tak masuk dalam KC. Ini boleh tak kita masukkan ni? Chlorine, gas kan? So kita masukkan concentration of chlorine kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Because ada 2 mol kat sini. Okay, seterusnya. Aqueous. Boleh tak kita masukkan aqueous? Boleh sebab concentration untuk larutan dia boleh berubah. Okay, jadi concentration of hydrochloric acid kuasa 4. So darabkan dengan apa kelas? Darabkan dengan concentration of oxygen gas. Okay, jadi inilah dia KC untuk this system. And then how about KP? So KP adalah ini, sekali lagi, partial pressure of chlorine squared. Okay, saya nak tanya kelas, hydrochloric acid. Boleh tak kita kira partial pressure dia? Boleh ke? Hydrochloric acid, come on. Hydrochloric acid guys, aqueous. Aqueous ada partial pressure ke? Boleh tak kita masukkan partial pressure kat sini? Ni, PHCl. Is it correct? Betul ke ni? Ke tak perlu masukkan? Tak perlu masukkan. Tak perlu masukkan. Kan? Ni larutan kelas. Larutan mana ada tekanan kan? Okay, so kita ada, ni lagi lah, kita ada oksigen saja. Jadi maksudnya bahagi dengan partial pressure of oxygen. Okay, nampak jadi untuk this KP dia sedikit berbeza. Dia tak ada HCl dekat sini sebab HCl itu kan larutan kan. Larutan mana kita boleh kira tekanan larutan kan. Okay, jadi dalam kes ini this is the KP expression untuk this system. Okay, kelas nampak tak? Jadi itulah dia apa yang disebut sebagai macam mana caranya untuk kita nak menulis this equilibrium law berdasarkan sama ada KC ataupun KP. Okay, kita move on to the next question. The next question ini, question number 3 and question number 4. These two questions berkaitan dengan application. Macam mana kita nak kira this value of KC dan juga this value of KP menggunakan KC dan KP daripada sistem yang diberi pada kita lah. Okay, tak apa. Kita cuba tengok satu soalan dulu. Let's start with question number 3 class. Okay, untuk question number 3, cuba kita baca soalan ini sama-sama. The synthesis of ammonia at 298 Kelvin gives Kc 3.6 times 10 to the power of 8. See, dia punya nilai Kc sangat besar kali 10 kuasa 8. Okay, dan inilah dia punya sistem kelas. This is the system. Okay kelas, lupa pula saya nak ceritakan dia macam ni.
kenapa kita ni kena tahu nilai KC ni berapa? KC atau KP ni kan? Sebab dia macam ni kelas. Nilai K ni sebenarnya kita boleh tengok dia dalam 3 bentuk tau. Kalau nilai K besar, okay, kalau nilai K besar, apa maksud dia kelas? Apa maksud nilai K besar? Okay, sekarang kita tahu kan, nilai K ni adalah pada equilibrium. Kan, maksudnya berada pada equilibrium. Jadi right now, kalau nilai K ni besar kelas, maksud dia adalah at equilibrium, sistem mempunyai more apa? Products. Maksudnya pada equilibrium tu, kan pada equilibrium, kepekatan produk itu tinggi. Kepekatan reaktan itu kecil. Sebab tu kan kita tengok tadi kan, macam mana kita kira nilai K? Hasil darab kepekatan produk bahagi dengan hasil darab kepekatan reaktan. Jadi kalau nilai K besar menunjukkan bahawa bagi suatu sistem equilibrium ini, okay, apa? Maksudnya pada equilibrium kepekatan produk itu tinggi ataupun produk itu banyak. Reaktan itu sikit. Sebab tu bila kita bahagi, kita akan dapat nilai yang besar. Itu maksud dia kelas. Itu signifikan dia. Maksudnya kalau K besar, menunjukkan at equilibrium, system contains more products. More products. Tapi kalau nilai K itu kecil, bila kita sebut nilai K kecil ni, kadang-kadang nilai dia less than 1 tau. Kurang daripada 1. Okay, dia terbalik pula. Kalau nilai K kecil, menunjukkan apa kelas? At equilibrium, sistem banyak apa? Sistem banyak apa? More reactants. Yes, correct. Maksudnya sistem tu banyak reaktan. Sebab tu nilai K dia kecil. Tetapi kalau nilai K intermediate ni tengah-tengah lah. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Okey, kalau intermediate menunjukkan apa tau? Menunjukkan reactants dan juga products ni, dia balance lah. Dia balance. Maksudnya dua-dua tu lebih kurang sama banyak. Sebab tu nilai K tu tengah-tengah. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Ini K intermediate. Right. So itulah dia dikatakan significant value of K ni kelas. Kenapa kita kena tahu nilai K? Sebab kita boleh tahu at equilibrium pada sistem itu dia banyak apa? Dia banyak produk ke, dia banyak reaktan ke, ataupun dia sama banyak reaktan dengan produk. Okay, so clear everyone So dia dikatakan values of K ataupun magnitude of K. Right, so back to the question. So kalau tengok pada soalan ni sekarang ni, okay, saya clear up dulu. Okay, so sekarang soalan tanya apa? What is the value of Kc? Pada temperature yang sama, same temperature. Tetapi, you tengok, kali cuba you guys tengok. Equation ni berbeza kan? Apa beza this equation dengan equation yang atas? Okay, katalah ini equation 1 katalah ini equation 1. Ini equation number 2 kelas. So apa beza dia? Nampak tak? Equation number 2, dia adalah reverse of equation 1 kan? Dia reverse of equation 1 and then what else? Bahagi 2. Kan? Dia reverse dan dia bahagi 2. Okay. Ini you guys ingat lagi tak macam you guys buat balancing redox tu? Kadang-kadang kita kena reverse, bahagi 2, reverse darab. Dalam case ni, equation number 2 ni adalah di mana kita tengok kat sini, dia adalah reverse of equation 1 dan kita bahagi 2. Okay. And guys, remember this. Ingat ni. Okay, sentiasa ingat ni. The way we write Kc or Kp is greatly depends on how the equation is. Macam mana equation tu? Contohnya, untuk equation 1, kat equation 1, kalau kita tulis Kc dia kelas, sama dengan apa? Equation 1 sekarang semua orang tengok equation 1 dulu. Untuk equation 1, kalau kita tuliskan Kc dia, Kc sama dengan concentration of ammonia, sebab ammonia produk kan, squared, bahagikan dengan concentration of hydrogen to the power of 3, darabkan dengan concentration of nitrogen. Guys, nampak tak? Ini adalah Kc untuk equation number 1. Tetapi untuk equation number 2, dia berbeza. Sangat berbeza. Why? Because untuk equation number 2, the products are nitrogen and hydrogen. Reactant adalah ammonia. Sebab tu saya dah cakap awak tadi kan.
Penulisan KC dan KP ni kelas bergantung kepada equation yang kita gunakan. So untuk equation number 2, kalau kita tuliskan KC dia sama dengan apa? Kita akan dapat concentration of nitrogen to the power of half darabkan dengan concentration of hydrogen to the power of 3/2. 3/2. So bahagikan dengan apa kelas? Kita bahagikan dengan concentration of ammonia. Nampak tak? Berbeza kan cara penulisan KC untuk equation number 2? Sebab itulah tadi. KC dan KP ni dia bergantung kepada persamaan kita. Okay. Cuma right now, macam mana kita nak kira KC untuk this equation number 2 di kelas ataupun untuk second system ini? Okay. Walaupun kita tengok kedua-dua equation ini ataupun kedua-dua sistem ini daripada segi equation, yes, memang berbeza, memang berbeza. Tetapi kalau kita tengok sekali lagi, these two equation sebenarnya merujuk kepada sistem yang sama. Betul tak? Equation 1, apa yang dalam equilibrium? Hydrogen, nitrogen, ammonia pada equilibrium. Equation 2 pun sama. Hydrogen, nitrogen, ammonia juga berada pada equilibrium. Maksudnya sekarang ni, untuk kedua-dua sistem ini actually adalah the same system. The same system. Sistem yang sama. Berada pada equilibrium. Cuma cara kita menulis equation tu saja yang berbeza. Cuma sekarang kelas, macam mana kita nak kira KC untuk equation number 2? Ataupun untuk sistem yang kedua ni? Sekarang the only information yang kita tahu, nilai dia adalah ini. Ini kita tahu nilai dia. Berapa? 3.6 kali 10 kuasa 8. Okay, sekarang kita nak buat kelas. Okay, caranya adalah macam ni. Ini apa yang saya nak cerita pada you all ni, actually dia bukanlah chemistry sangat. So dia lebih kepada matematik sebenarnya. So itulah kadang-kadang bila mengajar topik ni, kadang saya rasa macam mengajar matematik pula daripada mengajar kimia. Okay, tak apa, kita tengok macam mana nak buat. Jadi macam ni, saya change the colour dulu. Alright, so it's like this class. Okay, jadi apa kita akan buat, macam ni tau. Sekarang ni, this equation ni, sebelah kiri, sebelah kanan ni, ini kita boleh factorizekan dia. So kita buat apa tau? Okay, kita salin balik. Nitrogen. Okay, and then hydrogen. Bahagikan dengan concentration of ammonia. Okay, so sekarang ni saya buat macam ni kelas. Kuasa 1/2. Okay, so nitrogen kuasa 1/2 kan? Okay, hydrogen asalnya kuasa 3/2. So bila saya letakkan kurungan kuasa setengah dekat luar, so sini akan jadi kuasa berapa kelas? Kuasa 3 kan? Kuasa 3. And then how about ammonia? So ammonia untuk nak jadikan dia kuasa 1 dekat sini, so here kita kena jadikan dia kuasa 2. Okey tak? Boleh faham kan? Boleh faham tak semua orang? Sebab apa kita tengok Kalau kita tengok boleh kat sini, ini samalah dengan nitrogen yang atas ni. Nampak tak? Kuasa half. Concentration of hydrogen kuasa 3, and then kita kuasakan setengah dekat luar, kan sama dengan ini kan? Betul tak? Kan? And then ammonia ni, saya buat kuasa 2 dekat dalam kurungan, tapi di luar kurungan ada kuasa setengah. So 2 darab 1/2, bukankah itu 1? 1. Betul tak kelas? Kan? That's why, itu saya tukarkan jadi macam ni. Okay, kenapa saya jadikan dia macam ni? Because saya nak relate dengan this KC. Guys, cuba you guys tengok. This KC dengan this equation dekat yang kita buat untuk equation number 2 ni, apa yang you guys nampak? Apa you guys nampak? Bukankah ini kelas sama dengan apa? Ni, sama dengan apa ni? Apa you nampak? Ini kelas. Ini sama dengan apa ni? Cuba relate dengan KC untuk equation untuk yang pertama ni. Bukankah ini kelas? Bukankah ini adalah inverse of this KC? Betul tak? Betul tak inverse? Kita pecahan, sorry bukan pecahan, kita songsangkan dia kan. Itu maksud inverse. Ni kalau saya tuliskan kalau saya tuliskan, sekejap penuh pula dah dekat skrin ni, mana saya nak letak ni. Saya letak sebelah dia je lah Okey, dia macam ni. Okey, so kalau kita tengok kat sini, kan?
Terus saya kata benda ni dia lebih kepada matematik sebenarnya. So ini tadi, ini sama dengan 1/KC kelas. Ni KC mana tahu? Inilah KC ni, this KC. This KC. Okay, tak apalah, untuk mengelakkan you guys confused, saya letak yang ni, saya letak KC prime. KC prime supaya you guys tak keliru nanti. Ini KC, ini KC prime. Okay, jadi sekarang ni, ini the whole term ini sama dengan 1/KC. And 1/KC jangan lupa kuasa setengah. And since kita dah tahu apa kelas? Kita dah tahu nilai KC kan? Berapa nilai KC? Ini 3.6 kali 10 kuasa 8. Jadi maksudnya ini sama dengan 1 per 3 point, sorry. 1 per, saya padam dululah kelas dah penuh sangat ni. Sekejap, saya padamkan dulu. Okey, padam. Alright. Okey. Saya buat dekat atas ni lah. So ini sama dengan 1 per 3.6 kali 10 kuasa 8 kan? Okey, kuasa setengah. So kita akan dapat apa ni? Cuba you guys kira. Ini flow dia macam ni, daripada sini pergi sini, dan pergi sini, ini pergi sini kelas. Okey, dapat apa? Cuba kira tu. Siapa boleh bagi saya jawapan? 1 per 3.6 kali 10 kuasa 8 kuasa setengah ataupun punca kuasa 2 kan? Kalau kuasa setengah ni kan sama dengan square root kan? Cuba you guys kira jap. Dapat berapa? Siapa tu? Siapa tu? Siapa nak cuba menjawab tu? 5 point something. 5 sorang-sorang lah. Jangan berebut jawab. Sorang-sorang. Berapa? 5 point? Oh, senyap pula. 5.27. 27 kan? 5.27 5.27 lah. Kita ambil 5.3 lah. Kita ambil 5.3 kali 10 kuasa negatif 5. Negatif 5. Yes. So itulah dia jawapan dia. Ikhlas Nampak tak? Itulah dia. Application of KC yang US belajar tadi tu. Okay. Jadi suka saya nak ingatkan sekali lagi, ingat KC ini dia akan bergantung kepada macam mana kita tuliskan equation tersebut. Okay, so dia akan ikut. Reaktan dekat mana, reaktan produk dekat mana. Dia akan ikut macam tu kelas. Okay, tak apa. Ada masa sikit lagi ni kita cuba tengok the next question pula. Okay, now let's look at question number 4. Okay, question number 4 ni actually dia lebih kurang sama je lebih kurang sama je dengan question number 3 tadi. Okay, kita tengok macam nak buat. Okay, sekarang ni, ini adalah equation 1. Ataupun the first system lah. Ini adalah the second equilibrium system. Okay, sekarang ni dah bagi tahu. Untuk equation yang pertama ni, sekarang ni dia bagi KP tau. Tadi dia bagi KC. Sekarang dia bagi KP. So KP dia adalah 3 times 10 to the power of 25. Nampak tak guys? Sekali lagi kan, besar dia punya nilai KP. So menunjukkan at equilibrium, SO3 ni sangat banyak. Sangat banyak SO3. Yang sikit tu SO2 dengan O2 yang sikit. Sebab tu nilai KP dia sangat besar. Okay. And then soalannya sekarang, untuk equation yang kedua ni, dia tanya apakah nilai KP? Apakah nilai KP? Jadi macam mana kita nak buat guys? Sekali lagi kita akan buat seperti mana kita solve untuk question number 3 tadi. Okay, jadi untuk membezakan kedua-dua KP agar kita tidak keliru di kemudian hari, kita letakkan equation 2 ni KP prime. KP prime. Okay, agar kita tak keliru lah. Okay, untuk KP, kalau kita tuliskan sama dengan apa? Partial pressure of SO3, kan? Kuasa 2, bahagikan dengan partial pressure of SO2, darabkan dengan partial pressure of oxygen. Okay guys, nampak? Ini adalah KP. Tetapi untuk KP prime, kan,
KP prime, apa dia punya penulisan KP dia? Partial pressure of SO3, tapi kali ni 1 mol nampak? 1 mol. So that's what kuasa 1. So bahagikan dengan partial pressure of SO2 darabkan dengan partial pressure of O2 to the power of half. Kuasa setengah. Okay. Dan sekarang ni kita cuba nak buat apa tahu? Kita cuba nak kaitkan KP dengan KP prime. Sebab apa? Sebab kedua-dua sistem ini masih lagi merujuk kepada same system. Guys, same system cuma equation aja yang berbeza. Tapi masih lagi sistem yang sama. Dia melibatkan SO3, SO2 dan O2. Kan? Jadi sekarang ni apa kita akan buat? Kita akan cuba masukkan KP dalam KP prime. Boleh tak? Boleh. Jawapannya boleh. Macam mana? Kita buat macam ni. Macam kita buat tadi. Kan? Okay, apa kita akan buat guys daripada sini. From here. Kan? Kita buat macam ni. So, sekarang kita tahu. Ini. Ni. So kalau kita factorizekan dia. Kan? Kita jadikan dia macam ni. Okay, sekarang ni kita cuba nak jadikan dia sama seperti KP tau. Sama seperti KP. So apa kita kena buat? So dekat luar ni. Okay. Kita kena buat apa kelas? Katalah kita jadikan dia hijau, kuasa 2 kan, sebab dalam KP ini kuasa 2. Jadi untuk menjadikan dia sebagai kuasa 1 kat sini, so dekat luar kita kena letak to the power of half. Betul tak? Sebab 2 darab 1/2 kan sama dengan 1. Okay, so clear semua orang? Right, and then untuk SO2 pun sama kan? Sebab SO2 juga, okay, oh sorry, saya terlupa pula. Dekat sini ada kuasa 2 Nah, dekat SO2 ni ada kuasa 2. Sebab ni 2 mol saya tertinggal pula. Okey, jadi partial pressure of SO2 kan di kuasa 2 kat sini kan. So macam mana kita nak jadikan dia 1 dekat sini? So maksudnya dekat sini kita kena letak samalah 2 darab dengan 1/2, kita akan dapat kuasa 1 ni. Okey? Okey. Alright, seterusnya okay, untuk oksigen pula kelas. Jadi just partial pressure of oxygen. Sebab ini kuasa setengah kan kita akan dapat ini kan. Okay, and then kelas, apa you guys nampak dekat sini? What is this? Apa ni? Ini, saya highlightkan warna lain. Okay, so kalau kita tengok kelas, apa ini sebenarnya, ini the whole of this term ini, apa ni? Ini adalah KP. Kan? Itu adalah KP. Jadi sekarang ni kita tahu apa? KP prime, okay, KP prime sama dengan apa? Kita akan dapati KP prime ini kelas, dia adalah sama dengan KP kuasa setengah. Betul tak? Kan? KP prime, dia adalah equals to KP to the power of half. And since KP kita dah tahu, apa nilai KP? 3 kali 10 kuasa 25. Okay. Kuasa setengah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sila selesaikan. Apakah jawapannya? Okay. Cuba kira KP prime dapat berapa? Ni last ni, habis ni saya stop. Nanti esok kita sambung lagi. Cepat. Pukul 4 dah ni. Kelas, dapat apa jawapan? $5.477. 478. Maksudnya 5.5 lah saya tempat berpuluh aja. 5.5 kali 10 kuasa 10 kuasa berapa? Berapa eksponen dia? 12. Berapa eksponen dia? 12. Okey. So 5.5 kali 10 kuasa 12. Kelas. Okey, nampak? So inilah dia. KP prime ataupun KP lah. Secara umumnya KP. Okey, actually soalan dia ada bahagian yang kedua kan. Bahagian yang kedua dia minta daripada KP yang kita dapat ni, macam mana nak kira KC.